Okey, untuk chapter 8, itu 8.4, kita fokus kepada chemical properties of alcohol. So, chemical properties of alcohol refer kepada reaction with sodium. Okey, yang kedua, esterification. Yang ketiga, dehydration. Yang keempat adalah substitution reaction. So, substitute dengan HX dengan PH3, PCl5 or SOCl2. Okey, itu adalah part pertama. Okey, part kedua adalah oxidation of alcohol dengan menggunakan strong oxidizing agent sama ada KMNO4, Cr2O7, CrO3 dan juga kita ada light oxidizing agent itu PCC. Okey, kita tengok satu-satu dalam 8.4. Okey, seterusnya explain the identification test. So kita ada identification test untuk membezakan class of alcohol, primary, secondary, tertiary dengan menggunakan Lucas reagent dan juga kita akan buat oxidation. Okey, yang D outline the synthesis of compound relate to the reaction of alcohol, dan yang E explain iodoform test. Kita ada satu nama test dia panggil iodoform test. Okay, so untuk reaction of hydroxy compound, so hydroxy ni kita faham dia ada functional group OH. Okay, functional group OH ni adalah functional group yang sangat reaktif. Sebab O, C dengan O dia different electronegativity. Antara O dengan H pun dia ada different electronegativity yang sangat tinggi. Jadi jenis tindak balas yang pertama adalah pemutusan berlaku boleh jadi antara O dengan C dan juga O dengan H. Okay, so yang pertama adalah cleavage of bond between O and H, antara O dengan H, dan O dengan H ni dia akan replace dengan menggunakan pertama sodium, yang kedua dalam esterification process, dan yang ketiga dalam oxidation process. Okay, tiga reaction ni dia akan menyebabkan ataupun mengakibatkan H tu putus daripada O. Okay, yang kedua adalah O putus daripada karbon. OH yang akan keluar. So, cleavage of bond between C and O. Jadi OH yang akan keluar dan proses yang berlaku antaranya adalah dehydration dan juga substitution. Okay, untuk substitution dia akan replace OH. Dia tak akan buat H, dia akan replace OH daripada karbon tersebut. Okay, jadi kita akan tengok satu persatu tindak balas yang boleh berlaku untuk hydroxy compound. Okay, yang pertama adalah reaction with sodium. Tersasul. Reaction with sodium di mana reaktan yang digunakan adalah alkohol bersama-sama dengan sodium metal. Okay. Produk dia adalah sodium alkoxide dan juga hydrogen gas. So macam mana tindak balas berlaku? Kita ada alkohol, okay, react dengan sodium metal dan dia akan keluarkan hidrogen sahaja. Hidrogen akan keluar dan hidrogen keluar sebagai hydrogen gas dan hidrogen diganti dengan sodium. So tempat dia diganti dengan sodium, dia akan form sodium alkoxide iaitu RONA. Okay, contoh kita ada etanol dan etanol ni ada OH dan yang akan keluar adalah H ni. H yang ada pada O akan keluar dan tempat dia akan diganti dengan Na. Dia akan form ONA, ONA. Dan nama dia adalah sodium. Sebab ada nama, perkataan sodium mesti ada di depan. Dan octoxide. Octoxide refer kepada alkoxide ion. Okay, dan ada hydrogen gas yang akan keluar. Okay, itu adalah tindak balas yang pertama di mana H diputuskan daripada O dengan menggunakan sodium metal. Okay, yang kedua, esterification. Okay, esterification adalah proses di mana tindak balas antara carboxylic acid dan juga alkohol. Kita fokus kepada alkohol. Okay, condition dia adalah reflux dan juga ada acid
sebagai katalis. Produk dia adalah ester dan juga air. So apa yang berlaku? Kita ada alkohol. Ini ada alkohol bersama dengan carboxylic acid. Alkohol react dengan carboxylic acid dengan katalis dan juga reflux ataupun heating, dia akan produce ester, di mana formula ester adalah C double bond O, lepas tu dia akan sambung dengan OR. Okay, ini adalah ester. Jadi macam mana cara ester ni bersambung? Okay, so kita tengok contoh. Okay, kita ada carboxylic, kita ada alkohol. Jadi carboxylic dia akan keluarkan C double bond O, OH. So dia akan guna C double bond CH3, C double bond O. Okay, manakala alkohol dia akan guna CH3, CH2O. Jadi kita ingat dia akan putuskan H. Jadi yang akan keluar sebagai byproduct H bergabung dengan OH, dia akan keluar sebagai air. Dia akan keluar sebagai air. Jadi bergabung keluar sebagai air. Manakala carboxylic yang ada C double bond O akan bergabung dengan alkohol yang ada O. So saya akan buat dua kotak. Satu kotak purple untuk carboxylic, satu lagi kotak warna merah adalah untuk alkohol. Jadi dia bergabung, dia akan form ester. Jadi itulah formula ester, di mana sebelah ni adalah R, C double bond O, dan dia sambung dengan siapa? Dengan alkohol. O dan alkohol akan bawa R dia. Okay, itu adalah esterification. Kita nak balas ester di mana gabungan carboxylic dengan alkohol. Okey, contoh kedua, benzoic acid. So, benzoic acid sekotakkan warna purple. Okey, manakala sebelah produk dia adalah benzoic acid. Dia akan keluarkan OH. Okey, manakala alkohol saya akan kotakkan CH3O. Dia akan bergabung dengan OCH3. Jadi yang bersambung adalah O, bukannya C. Dan H akan keluar dan bergabung untuk form H2O air. Okay, so form metil benzoat, iaitu ester. Okay, ini adalah proses esterification antara alkohol dengan carboxylic acid. Okay, yang ketiga, oxidation. Okay, oxidation berlaku apabila kita masukkan alkohol bersama dengan oxidizing agent. So kita ada oxidizing agent yang beraksid. Contohnya sodium dichromate, potassium dichromate ataupun chromate. Contoh ni 3 acidic solution of chromate. Okay, kita juga ada acidic solution of permanganate, KMnO4. Ini pun adalah agen pengoksidaan. Dan kita juga ada PCC, pyridinium chlorochromate. Okay, ini adalah contoh oxidizing agent. Oxidation product depends on the class of alcohol. Jadi kita ada 3 kelas, primary, tertiary dan primary, secondary, tertiary. Proses oxidation berdasarkan kelas. Okay, so kalau kita tengok untuk primary alcohol, oxidation of primary alcohol are oxidized to aldehyde or carboxylic acid. Dia boleh menghasilkan aldehyde atau carboxylic acid bergantung kepada oxidizing agent yang digunakan. Okay, so dengan kata lain, kalau kita guna PCC, mild oxidizing agent, kita guna PCC saja, iaitu kita akan dapat aldehyde. Kalau kita guna yang lain selain daripada PCC, KMnO4, sodium dichromate, potassium dichromate, kita akan dapat carboxylic acid. Itu beza. Jadi ingat, primary guna PCC dapat aldehyde. Primary guna selain daripada PCC dapat carboxylic acid. Okay, so macam mana proses dia berlaku? Okay, primary alcohol dia ada 2 H. Kalau kita tengok sini, primary dia ada 2 H. Sebab dia ada satu art saja. Jadi satu art dengan 2 H.
Okay, dan bila dia mengalami oxidation, dia akan form C double bond OOH. Jadi produk dia ada di sebelah karboksilik. Jadi alkohol akan form C double bond OOH dan sama ada aldehyde. Ini bergantung kepada yang tadi. Okey, contoh kita ambil 1-butanol. Okey, dia ada OH di karbon yang pertama. Kita kotakkan CH2OH. Sebab apa dia ada dia primary? Sebab dia ada C, ada 2H. Dia ada 1 R, ada 2H. Dengan menggunakan strong oxidizing agent dalam keadaan beraksид dan juga heating, kita akan form butanoic acid. So di mana karbon yang sekotak tadi dia akan produce C double bond OOH. C double bond OOH. Jadi apa berlaku kepada karbon belakang dia? Karbon belakang dia tak usik. Okay, dia tak usik apa-apa. Okay, contoh kedua. Kita ada primary alcohol. Sebintangkan karbon primary bersama dengan OH dia tetapi menggunakan PCC. Sebila menggunakan PCC, karbon yang sekotakkan tadi dia akan produce aldehyde sahaja. Dia akan produce aldehyde. Di mana aldehyde dia cuma ada C double bond OH. Dia tak boleh produce C double bond OOH. Itu beza penggunaan strong oxidizing agent dengan PCC. Saya ingatlah primary kalau guna PCC dapat aldehyde. Okey, apa berlaku kepada secondary alcohol? Okey, untuk secondary alcohol dia adalah dia diapit oleh dua karbon sebenarnya. Kiri karbon, kanan karbon. Jadi ada satu H. Okey, contoh. Okey, ada dua karbon diapit. Bila dia oxidize dengan menggunakan semua jenis oxidizing agent, dia akan produce keton. Dia hanya menghasilkan keton sahaja. Hanya keton terhasil. Okay, contoh yang ni, 2-propanol. Dia apit oleh karbon kiri dan juga karbon kanan. So, guna PCC sekalipun, dia akan produce keton. Jadi, untuk secondary alcohol, produk dia adalah keton. Sebab apa keton? Sebab dia diapit oleh dua arc. Okay. Kenapa primary aldehyde dan juga karboksilik? Sebab dia berada di hujung. Kita anggap primary itu berada di hujung. Secondary berada di tengah-tengah. Jadi dia tak boleh form karboksilik. Okay, apa berlaku kepada tertiary? Okay, tertiary dia diapit oleh 3 karbon. 1, 2, 3. Jadi karbon dia no H. Okay, tertiary alcohol does not undergo oxidation under normal condition. Have no carbon H. Dia tak ada H. Okay, no H at carbon OH. Maksudnya tak ada hidrogen dekat karbon tersebut yang sebintang ni, no hidrogen. Bermaksud bila kita buat oxidation, dia tidak boleh mengalami sebarang oxidation process. Jadi apa yang berlaku, produk dia akan kekal. Dia akan keluar produk yang sama seperti asal. Maksudnya tidak mengalami sebarang perubahan. Tidak mengalami sebarang oxidation reaction. So primary ada, secondary ada, tertiary tak ada oxidation. Okay, ini kesimpulan kita boleh buat kat sini. Primary, kalau kita guna PCC, dia akan produce aldehyde. Kalau kita guna hak lain, selain pada PCC, dia akan produce carboxylic acid. Untuk secondary, guna semua, apa sahaja oxidizing agent, kita akan produce keton. Okay, tertiary, dia tidak boleh mengalami oxidation. Okay, itu adalah untuk oxidation reaction. Okay, seterusnya yang ke D, tidak balas yang berlaku kepada alkohol iaitu dehydration. Kita dah belajar dulu. So, kalau kamu ingat balik, dah belajar dalam chapter apa? Dalam chapter alkin. Di mana kita belajar dalam chapter alkin, macam mana nak prepare alkin dengan menggunakan alkohol. So, kita ambil alkohol, kita masukkan concentrated acid dan kita heat dia. Acid, concentrated acid. Kita heat, kita akan dapat alkin. Dia akan buang H2O. Dia akan buang H2O. Okay, dan H2O ni akan buang dan position carbon double bond mesti follow Sir Zeff rule. So kalau kamu ingat balik apa yang dikatakan oleh Sir Zeff rule,
Kalau ada lebih daripada satu pilihan produk, position double bond mestilah yang paling banyak cabang. The most substituted alkene. Jadi alkene yang paling banyak cabang. So ingat itulah, itu adalah Zeth rule. So boleh refer balik kepada chapter preparation of alkene. Okey, contoh. Okey, contoh kita ada etanol. Ini bond ni sebenarnya silap. Kita ada etanol, ada 2 karbon saja. Bila ada 2 karbon, kita no option. So berlaku antara OH dengan H kiri, karbon jiran dia. Kita letak concentrated acid dan heating dan dia akan form carbon double bond. Okay. So carbon double bond gini lah. Lukis gini pun boleh dah. C double bond CH2. Ya, tak perlu buat dalam bentuk dalam bentuk sisteran isomer. Okey, contoh yang kedua, dalam cyclic pun boleh berlaku dehydration menggunakan concentrated acid dan heat. Kita ada OH dan kita pilih salah satu H daripada jiran dia dan dia akan keluar sebagai air. Dan apa berlaku? Dia akan produce carbon double bond dalam gelang cyclic tersebut. Okey, itu adalah simple proses untuk dehydration. Okey, ni kita tengok sedikit latihan apa kita dah belajar tadi. Okey, jadi kita dah belajar tadi ada berapa? Ada D. Part lah. Ada part perkara ataupun part chemical properties yang kita dah belajar untuk alkohol. Okey, so sedikit latihan. Give the product form for the following reaction. Dia minta apakah produk yang terhasil untuk tindak balas. Kita tengok tindak balas alkohol ni dengan siapa? Dengan sodium metal. Jadi tadi kita belajar tadi, apabila alkohol bertindak balas dengan sodium metal, dia akan replace apa? Dia replace OH ke replace H? Dia akan replace H. Dengan siapa? Dia akan replace dengan sodium metal. So jadi O and A. Jadi ONA. Komen nama ONA. Macam nama Apple Okey, yang kedua. Ni carboxylic. Carboxylic acid. Tindak balas dengan alkohol. So dia mestilah hasilkan ester dan juga air. So apa? Macam mana cara nak form ester? Tadi saya buat tadi. Kita draw dulu structure carboxylic. So kamu draw yang ni. Penuh. Okay. Ambil C double bond dia. So kita draw dia. Structure asal. Okay. Ni ada cabang carbon double bond yang asal. Okay. Lepas tu dash. Okay. Dash ni lah kita sambung dengan dash apa? Kita sambung dengan alkohol. Okay. Alkohol kita ambil O dia. Ambil O. O dia ada CH3. So dapatlah ester dan dia akan keluarkan air. Air ni sebagai byproduct. Di mana bila dia nak bergabung dengan orang lain, dia kena buanglah. Dia kena buang atom ataupun molekul dia yang kecil tu. Okey, contoh yang ketiga. Tindak balas yang ketiga, kita ada alkohol. Dia bagi concentrated acid dengan heating. So kita faham ni adalah proses dehydration. Dia akan mengalami dehydration. So apa maksud dehydration? Dia akan buang OH. So, kita tengok position mana yang kita nak form. Kita ada pilihan sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. So saya akan ambil sebelah kanan. So apa yang berlaku? CH3, C, ada cabang CH3. Okay, so ada double bond di sini. So CH, dia buang satu H dan ada CH3. Ya, dan H yang keluar akan bergabung dengan OH, dia akan produce H2O. Okay, inilah produk alkene hasil daripada dehydration of alkohol dengan menggunakan asid pekat dan juga pemanasan. Okay, itu adalah 4 tindak balas yang kita dah belajar sebelum ataupun tadi. Okay, tindak balas yang kelima. Okay, tindak balas yang kelima ni dia refer kepada proses pemutusan OH daripada karbon. Bukan lagi H. Dia putuskan OH. Jadi kalau kamu tengok sini, nama proses adalah substitution. Substitution reaction
Okey, menggunakan HX, PX3, PCl5, SOCl2. Yang ada X ni, dia boleh ubah kepada klorin ataupun bromin. Yang klorin PCl5 dengan SOCl2 tak boleh ubah. Dia dah kekal ataupun spesifik kepada klorin sahaja. Okay, so apa yang berlaku kalau kamu perhatikan, okay, kita perhatikan yang berwarna merah. Okay, OH ni akan ditukar ganti. Sebab itulah nama dia substitution. Dia akan keluar. Diganti dengan siapa? Diganti dengan HX, diganti dengan X. Okay, HX diganti dengan X. PX3 pun diganti dengan X. PCl5 pun diganti dengan klorin. SOCl2 pun diganti dengan klorin. Jadi apa yang berlaku? Untuk HX dia akan produce RX. PX3 pun dia akan produce RX. PCl5 pun dia akan produce RCl. Manakala SOCl2 dia akan produce RCl. Okay, jadi produk dia adalah haloalkana. Haloalkana, di mana haloalkana ni carbon arc yang ada X. X boleh jadi klorin ataupun bromin ataupun dia akan produce klorin saja. Ya, dan ada byproduct dia lah. Ada air, ada fosforik, ada apa VOCl3 dengan Cl dan ada SO2 dan Cl. Ya, dan kamu kena ingat equation. Okay, equation dia berbeza mengikut reagen yang berbeza. Jadi, tapi produk dia adalah haloalkane. Okay, contoh. Ada contoh, walaupun di atas pun dah jelas lah contoh dia sebenarnya. Kita nak ambil contoh dengan menggunakan alkohol yang sebenar. Okay, kita tengok contoh. Okay, kita akan guna alkohol ni. Alkohol ni ada OH di sini. Sebulatkan alkohol dengan menggunakan HCl. HCl ni datang daripada HX. Okay, dan apa yang di replace? Dia akan replace X, iaitu dia akan replace chlorine dan juga OH. Jadi produknya adalah CCl. Okay, jadi untuk HCl, dia akan keluar air. Sebagai byproduct adalah air. Okay. Daripada alkohol, produce haloalkane. So gitu, simple saja. Alkohol jadi haloalkane. Okay, contoh kedua. Menggunakan PX3. Okay, contohnya alkohol ada OH, guna PBr3. PBr3 ni asalnya adalah yang kita tengok dia PX3. Sebab dia mesti, X tu mesti 3. PBr3 boleh jadi klorin ataupun bromin. Jadi dia replace OH dengan bromin. Simple saja. Okay, dan ada byproduct H3PO3. So sini ada H3PO3 apabila digunakan PX3. Okay, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, dia menggunakan PCl5. Okay, PCl5 ni dah tetap dah, tak boleh ubah. PBr5 tak boleh. Jangan pandai-pandai nak ubah PBr5, tak boleh. Dia hanya PCl5 sahaja. Sama saja konsep dia, OH akan diganti dengan klorin dan dia ada byproduct iaitu POCl3 dengan HCl. Jadi byproduct dia berbeza mengikut reagen digunakan. Dan yang terakhir iaitu dia menggunakan SOCl2. Kalau kita buat SOBr2, so tak boleh, salah. Dia syarat dia SOCl2 dengan klorin sahaja. Jadi dia akan replace OH. Sama macam tadi, dia akan replace dengan klorin. So dapatlah produk haloalkane. Jadi semua produk adalah haloalkane. Byproduct dia berbeza. Dia menggunakan SOCl2, byproduct dia sulfur dioxide dan juga HCl yang akan dikeluarkan sebagai byproduct. Okey, itu adalah berapa? 4. Okey, 4 substitution dengan menggunakan 4 reagen yang berbeza. Produk dia adalah haloalkana. Okey, contoh, give the structure of the product you would expect when 2-methyl 2-butanol react with. Dia minta tindak balas ni antara
2 metil 2 butanol dengan 3 karbon tu. Jadi kita kena draw dulu structure 2 metil 2 butanol. So macam mana structure 2 metil 2 butanol? Okey, 2 butanol, kita draw 4 karbon. 1 2 3 4. Lepas tu dia ada 2 metil, lepas tu ada 2 OH. Saya letak kat sini cabang metil pada karbon kedua dan ada OH pada cabang kedua tersebut. Yang lain ni penuhkan dengan hidrogen. Okey, tindak balas yang pertama dengan HCl. Tambah HCl. Jadi kita tahu bila dia tambah HCl, dia akan replace OH tadi. Saya draw dulu yang ni. Okey, dia akan replace OH dengan chlorine. Okey, dan OH akan keluar bersama dengan hidrogen sebagai air. So ikut yang ni lah. Yang ni. Dia akan dapat haloalkane dan juga air. Okey, tindak balas yang kedua. Dia kata dengan PBr3. Okey, PBr3. So structure yang sama, CH3, C cabang CH3 ada OH. Masa CH2, CH3 tambah dengan PBr3. Produk dia sama, CH3, cabang metil. Okay, dia akan replace dengan bromine. Jangan letak chlorine sebab dia guna PBr3. Okay, dan cabang CH2, CH3. Dan apakah byproduct dalam equation? Kita tengok. Apabila dia guna PX3, okay, ni PX3, dia akan produce H3PO3. Kita tambah kat sini H3PO3. PO3. Okey, tu apabila dia guna PX3. Okay, dan yang ketiga dia guna SOCl2. Okey, CH3 ada cabang CH3, ada OH, CH. Okey, sorry. Ada CH2 dan CH3 tambah SOCl2. Produk dia structure sama CH3. Warna lagi. CH3, CH3. Okay, dia akan replace dengan chlorine dan sambung dengan CH2, CH3. Okay, dan byproduct dia, apabila dia guna SOCl2, dia akan produce sulfur dioxide dan apa lagi? Ada chlorine. Chlorine tu nak di mana? Dia akan chlorine, dia akan keluar dengan hydrogen, HCl. Kita check balik. Ini sulfur dioxide dan juga HCl sebagai byproduct dia. Okey, itu adalah tindak balas yang berlaku antara alkohol dengan empat kara tu. Okey. Okey, seterusnya show how each of the following transformation could be accomplished. Dia minta macam mana nak ubah alkohol kepada aldehyde. Ini adalah aldehyde. Okay, ini adalah primary alcohol. Jadi guna apa nak daripada primary alcohol nak jadi aldehyde. Jadi kita belajar tadi kita boleh guna hanya PCC saja. Jadi kita guna sebab sini tu. Kita guna PCC. P besar, C besar, C besar dalam CH2, Cl2. Jadi check balik. Oxidation primary kepada aldehyde. Jadi menggunakan PCC yang ini tadi. Ni. Ni. Contoh. Okey, menggunakan PCC dengan condition CH2, sahaja. Kalau kita guna oxidizing agent yang lain yang ni, so dia akan menghasilkan carboxylic acid. Okay, itu syarat dia lah. Okey, yang kedua, kita ada sama juga primary alcohol tapi dia nak form carboxylic acid. So macam mana nak menghasilkan carboxylic acid daripada primary alcohol? Okay, yang ni kita boleh guna apa sahaja oxidizing agent. Contoh saya ambil KMNO4, ada acid dan ada heating. So kena guna apa sahaja oxidizing agent. Kita boleh guna KMNO4, acid dan juga heating.
Okey, yang seterusnya kita ada secondary alcohol. Kita nak form ketone. Okey, so boleh guna apa-apa saja KMNO4 ataupun PCC. Saya letak KMNO4, acid dan juga ketone. Dia akan form ketone. Okey. Itu adalah contoh oxidizing agent kepada alkohol primer dan juga sekunder. Kalau alkohol tertiary, so tak ada tindak balas oxidation. Okey, seterusnya dia panggil identification test. Identification test ni adalah kita nak uji kehadiran primary, secondary and tertiary alcohol. Kita nak uji kelas dia dengan menggunakan test. Test apa yang kita boleh guna? Pertama, seperti yang kita pernah bincang dalam lab amali yang alkohol, kita boleh guna Lucas. Kita pernah buat dalam amali. Okay, kita akan guna Lucas test, di mana reagen Lucas ni dia menggunakan concentrated HCl dan juga zinc chloride. Ini adalah reagen dia. Okay, primary alcohol berdasarkan masa yang diambil selepas 15 minit no cloudy form. Okay, secondary cloudy form antara 5 hingga 10 minit. Manakala tertiary cloudy form immediately. Itu beza dia. Jadi, untuk Lucas test, kita menggunakan masa. Kita menggunakan masa di mana kita akan guna sama ada tertiary immediately, secondary kita letak 5 hingga 10 minit, manakala primary no cloudy after 15 minit. Okey, contoh. Okay, contoh kita ambil primary 1-pentanol. Okay, ini adalah primary. Okay, concentrated HCl dan juga zinc chloride. Ini adalah Lucas reagent. So, no observable change even after 50 minutes at room temperature. So, kita buat kat sini bahawa no cloudy solution form at room temperature after 50 minutes. Kena sebut perkataan no cloudy form. Kena ada perkataan no cloudy. Tak boleh kata no change. Salah. Okey, yang kedua, menggunakan secondary alcohol iaitu 2-pentanol. Ini secondary. Okey, so menggunakan concentrated HCl dengan zinc chloride dan dia akan bertukar. Produk dia akan bertukar daripada OH dengan chlorine. Okay, apa yang berlaku? Kita akan ubah penyataan cloudy solution form. Tapi kena nyatakan masa 5 hingga 10 minit. Sebab apa 5 hingga 10 minit? Sebab dia menggunakan secondary alcohol. Okey. Yang ketiga, kita guna tertiary alcohol. Okey, ini tertiary. Ada 3 cabang. 1, 2, 3. So, Lucas. Okey, dan kita akan produce haloalkane sama. Okey, dan haloalkane ni dia akan keluar cloudy, sebut immediately. Tak perlu nyatakan berapa saat, berapa minit. Kita sebut perkataan immediately. Okey, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya Lucas ni adalah tindak balas antara alkohol dengan HL. Alkohol tambah dengan HCl. Okay, so sebenarnya tindak balas berlaku antara alkohol dengan HCl. Yang berlaku yang kita belajar tadi, dia mengalami substitution antara OH dengan chlorine. Okay, cuma kita nak bezakan setiap kelas tindak balas dia berbeza dari segi masa. Okay, yang kedua, kita boleh menggunakan oxidation test. Kita panggil oxidation test di mana primary, secondary, tertiary, result dia berbeza. Okay, contoh, kalau kita menggunakan potassium chromat, dia akan form orange kepada green. Okay, kalau kita gunakan acidified KMNO4, dia akan ubah purple kepada decolorized. Okay, itu untuk primary. Secondary pun sama juga.
dia akan positif result dia. So kalau kalau chromate dia akan ubah orange kepada green. Kalau KMNO4 dia akan ubah purple kepada decolorized. Seperti kita buat dalam makmal. Kalau tertiary dia akan remain unchanged. Kita kena sebut perkataan the orange color remain unchanged ataupun purple color remain unchanged. Itu adalah untuk oxidation test. Contoh kita ambil primary alcohol, ethanol menggunakan orange K2Cr2O7 dan ada acid dan juga heating. Dan kita kena tahu buat equation. Daripada primary kita belajar tadi, oxidation dia akan produce carboxylic acid. So dia akan form COOH. Dan ada mendakan green ataupun ada mendakan chromate. So, chromate ni akan keluar warna green. Chromate ion, dia akan keluar warna green. Carboxylic ni dia tak ada warna, dia jenis. Jadi warna orange kepada warna green, ditunjukkan oleh chromate ion tersebut. So observation, chromate orange turn to green. Itu adalah primary. Contoh, kita ada ethanol kepada ethanoic acid. Observation orange kepada green. Kita ada dua propanol. Dua propanol adalah secondary alcohol. So, kita belajar tadi, secondary alcohol dia boleh oksidas kepada ketone. Primary oksidas kepada carboxylic acid, secondary dia produce ketone. Kena tahu buat equation. Dan observation dia sama. Sebab menggunakan sodium dichromate, dia akan ubah orange kepada green. Itu adalah untuk observation menggunakan sodium dichromate. Primary, kena buat equation dia kepada carboxylic acid. Secondary, equation dia kepada ketone. Manakala tertiary, ini adalah tertiary. So apa berlaku kepada tertiary? Kita letak oxidizing agent, kita heat dia macam biasa dan dekat equation dia tidak keluar sebarang produk. Dia tidak mengalami sebarang perubahan. Dan observation kita kena nyatakan apa yang berlaku. Orange solution remain unchanged. Kena sebut perkataan orange dan kena sebut perkataan remain unchanged. Itu adalah untuk observation. Jadi untuk test kita kena ada 3 perkara lah. Kalau dia sebut chemical test, kena ada 3 item. Yang pertama, name test ataupun reagent. Yang kedua, kita kena ada equation. Yang ketiga, kita kena ada observation. Jadi kalau minta saja chemical test, kena ada 3 perkara ni. Nama test contohnya Lucas test, reagent yang digunakan adalah Lucas tadi concentrated HCl dengan air, zinc, Lepas tu ada equation dia. Lepas tu ada observation dia. Yang ketiga, kita ada iodoform test. Ada perkataan iodoform. So apa yang berlaku kepada iodoform test? Dia nak detect methyl carbinol group. Apa maksud methyl carbinol? Methyl carbinol ni adalah kumpulan alkohol atau kumpulan karbonil yang ada cabang metil. Reagen digunakan adalah iodine dan juga NaOH base. Iodine dalam keadaan yang berlebih dan mesti masukkan strong base NaOH. Dan apa yang berlaku, metilnya akan keluar. Dia akan keluar daripada struktur asalnya alkohol, dia akan keluar sebagai CHI3. Nama dia adalah iodoform. CH dan dia ada 3 I. I ni adalah iodine. Itu maksud CHI3 dan dia ada mendakan. Mendakan inilah kita akan keluar sebagai ataupun kita akan perhati sebagai yellow precipitate. Manakala apa berlaku kepada alkohol, alkohol akan oksidas kepada carboxylic ion. Dia akan form R C double bond O O minus. R C O O minus. So gitu. Itu adalah untuk iodoform test. Tapi syarat dia
mesti ada cabang metil. Sebab itulah nama dia to detect metil carbonyl. Kalau tak ada metil, tindak balas iodoform ni adalah negatif result dia. Okey, ni contoh. Kita tengok contoh senang kita perhati. Okey, contoh dia bagi CH3, CH2, C ada OH dan CH3. Jadi kita perhati, ada tak metil dekat COH tersebut? Tengok, ada tak? So ada C ni, ada metil. So ada metil kat sini. So bila dia guna excess iodine dengan strong base, metil ni akan keluar sebagai CHI3. Jadi dinamakan iodoform. Dan ni lah observation dia akan keluar sebagai light yellow precipitate. Light yellow precipitate tu refer kepada CHI3 iaitu iodoform. Dan ada arrow ke bawah. Arrow ke bawah ni nak tunjuk bahawa dia ada mendakkan. Okey, apa berlaku kepada struktur alkohol tersebut? Ini yang saya bulat kamera ni. So dia akan keluar sebagai CH3, CH2, C double bond O, O minus. Seperti yang saya sebut tadi, dia akan form COO minus. Jadi dia dah putus, C tu dia akan keluar sebagai CHI3, manakala C alkohol akan jadi C double bond O, O minus. Dia dah mengalami oxidation. Okey, contoh kedua. Kita tengok C ni ada alkohol. First kita cari alkohol. So saya bintangkan C kat sini. Kita cek C ni ada tak metil? Okey, ada. Metil dia dekat mana? Metil dia ada di sebelah kiri. Sekarang kita perhati ada metil di sini. So metil ni akan keluar sebagai iodoform, CHI3. Dan apa berlaku kepada C yang sebintang? Dia akan form C double bond O, O minus. Okay, dia akan form C double bond O, O minus. Okay, dan apakah observation dia? Sama macam tadi iaitu light yellow precipitate. Okay, itu adalah iodoform test. Okay, seterusnya kita tengok ni ada sedikit latihan. Okay, show how you use a simple test to distinguish between the following pairs of compound. So tell what you would observe when each compound, contohnya 1 heksanol dengan cyclohexanol, 2 butanol dengan 3 pentanol, 2 butanol dan 1 metil cyclohexanol. Okay, senang. Ini saya akan jadikan sebagai latihan. Ini adalah exercise 1. So buat exercise 1. Lepas tu submit di dalam C. So dia minta apa? Dia minta kita buat test. Buat test ataupun chemical test untuk bezakan antara heksanol dengan cyclohexanol. 2 butanol dengan 3 pentanol dan 2 butanol dan 1 metil cyclohexanol. Okey, dan sinilah dibuat dan hantar dalam GC. Nanti kita akan discuss pada kelas yang berikutnya. Okey, so untuk 8 point 8.4 chemical properties of alcohol. Saya rasa saya akan berhenti di sini dulu. So kalau tak jelas, boleh tengok balik video ni dan juga boleh bertanya kepada Sir. So kita akan bincang secara detail apabila kita buat soalan-soalan tutorial nanti. Okey, so sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.